Guru bertanya siapa yang ingin belajar memasak. Nigel mengangkat tangan. Dia merupakan satu-satunya budak lelaki dalam kelas yang memilih. Para gadis ketawa kepadanya. Ada yang membaling benda ke arahnya. Namun dalam kelas hanya Nigel yang menerima pujian dari guru. Kek buatannya halus dan enak. Semua orang menyukainya. Semua bermula kerana ibunya tidak pandai memasak. Sebagai kanak-kanak, Nigel ingin makan kek. Ibunya cuba mengikuti resipi dengan perlahan. Dia menambah tepung jagung terlalu banyak dan secara sambil lalu mencurahkan rum. Dapur hampir meletup. Hasil keluaran oven adalah sekeping batu hitam. Pada waktu malam, dia menatap resepi dengan tekad untuk belajar memasak sendiri. Suatu hari dia meminta ibunya membuat spaghetti bolognese, tetapi ibunya tidak sanggup menghadapi bahan-bahannya. Jadi Nigel terpaksa memasak makan malam untuk keluarganya. Melihat bahan-bahan segar, ibunya dan ayahnya kelihatan bingung. Nigel mengajarkan mereka cara menggunakan garpu untuk makan mie. Rasanya sangat sedap. Malah ayahnya makan beberapa suap lagi. Namun wajah ibunya tiba-tiba berubah. Asma ibunya menyerang. Hanya selepas menggunakan inhaler, barulah dia tenang. Nigel ketakutan. Tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Pada malam Krismas, ibunya tiba-tiba bangun dan meminta Nigel membuat pie dengannya. Mereka menguli dough bersama, memotong bentuk menggunakan acuan. Semua sudah siap, tetapi mereka tak jumpa jam. Ibunya berkata mereka boleh membelinya esok, tetapi Nigel tidak mahu menunggu. Dia sedar ibunya akan meninggalkannya. Malam itu ayah berlutut di sisinya menangis. Ibunya telah meninggalkan mereka buat selamanya. Selepas itu Nigel makan roti bakar sambil mengenang ibunya. Tetapi tidak lama selepas itu seorang wanita memasuki hidup mereka. Pengasuh baru itu kasar, langsung berbeza dengan ibunya yang anggun. Namun ayah memandangnya berbeza, dia semakin bergantung kepadanya. Nigel tidak mampu berbuat apa-apa kecuali diam-diam membuka almari ibunya pada waktu malam, memegang gaun ibunya, mengenang bau yang sudah jauh tetapi akrab itu. Tidak lama kemudian, ayah berpindah keluar dari rumah penuh kenangan itu. Pengasuh itu secara rasmi menjadi ibu tiri. Setiap hari ibu tiri itu mencoba pelbagai resepi, membuat hidangan yang indah dan menawan selera ayah. Tidak lama kemudian, dia menjadi ratu rumah tangga. Suatu petang selepas makan malam, ibu tiri bersedia menyajikan pencuci mulut. Nigel mengeluarkan skon yang dibuatnya di sekolah. Ayah mengambil satu gigitan dan sangat terkejut. Dia memuji Nigel kerana semakin pandai memasak. Ini membuat ibu tiri merasa terancam. Sejak itu setiap Rabu, Nigel akan membawa pulang pencuci mulut yang dibuatnya di sekolah. Tetapi ibu tiri selalu mencuba sepotong, kemudian membuang pencuci mulutnya ke dalam peti sejuk. Suatu hari Nigel membuat skon yang sangat berjaya. Dia pulang dengan penuh teruja, tetapi melihat ayah sedang makan lemon cake yang dibuat oleh ibu tiri. Dan ayah berkata itulah pencuci mulut terbaik yang pernah dia rasa. Nigel tidak percaya. Dia duduk dan makan sepotong. Rasanya luar biasa. Jadi dia mula berlatih dengan gigi, mempelajari ketebalan kerak dan jumlah lemon. Secara rahasia memerhati ibu tiri, mencatat nota dan melakukan penyesuaian berulang kali. Akhirnya lemon cake ciptaannya menjadi kejayaan. Dia dengan gembira membawanya kepada ayah. Tetapi ayah sudah kenyang dan tidak mahu mencuba walau sepotong. Ibu tiri malah membaling cake itu ke lantai. Budak lelaki yang marah itu mengemas barang dan bersedia untuk pergi. Dia menuju ke London dan mendapat pekerjaan sebagai chef. Dia melihat dapur dan tersenyum dengan penuh keyakinan. Kali ini dia hanya akan memasak untuk mereka yang menyayanginya. Mahu cuba lemon cake budak itu?